Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sultan Asebaka. Saya wakil dari Sekolah Udomsat Widya, Ampir Merang Cawayala. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba' fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas segala dirahmat dan keberkatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Semoga kita menjadi insan yang bersyukur dan taat dalam melaksanakan ibadat kepadanya. InsyaAllah, sidang jemaat yang dirahmati Allah, kesehatan tubuh badan dan kesempurnaan akal fikiran merupakan dua perangan terpenting yang diperlukan dalam kehidupan setiap insan. Sebagai Muslim, kita patut bersyukur kerana diberi nikmat kesempurnaan akal fikiran yang dapat membeza di antara perkara baik dan perkara buruk. Bagi membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan akal fikiran kita ada kaitan dengan kesempurnaan tubuh badan. Oleh itu, kita hendaklah melihara kesihatan tubuh badan agar sentiasa sehat, dan dengan itu akan mencerdaskan fikiran kita. Sedang jemaat yang diberbahagia sekalian, sebagai umat Islam, kita tentu tidak lupa bahawa kerajaan telah menetapkan Hari Inti Dadah Kebangsaan. Perkara ini sangat penting untuk kita hayati kerana dadah telah diisytiharkan sebagai Muslim utama negara. Kita sedar bahawa masalah penyalahgunaan dadah terus membalagui kehidupan masyarakat kita, sehingga ke hari ini terutama masyarakat Islam. Sekiranya kita lupa, ianya akan terus mengancam keselamatan negara dan memusnahkan kesejahteraan hidup kita semua. Kita seringkali dikejutkan dengan berita-berita yang dipaparkan sama ada melalui akhbar-akhbar dan media-media tempatan berkenaan dengan kes-kes yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, melihat kepada suasana sekarang, nyatalah bahawa masalah penyalahgunaan dadah di negara ini sudah sampai ke tahap yang padah dan memerlukan tindakan yang lebih berkesan dengan semua pihak. Sebagai menyelamat umat Islam dan seluruh masyarakat, lebih-lebih lagi kerajaan telah pun merancang untuk memastikan tahun ini sebagai tahun bebas daripada dadah. Sebenar menurut kajian oleh Pusat Anti Dadah Kebangsaan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini berlaku di dalam masyarakat. Di antara faktor utama ialah pengaruh kawan-kawan yang mencapai angka sebanyak 54%. Faktor
perasaan ingin tahu 28%. Untuk mencari keseronokan sebanyak 11% dan 3% adalah disebab tekanan jiwa. Semua faktor tersebut boleh diatasi sekira semua pihak, terutama generasi muda di negara kita memiliki kekuatan jati diri dan keimanan yang teguh dalam menolak apa juga hal-hal yang boleh menjerumuskan diri mereka penyalahgunaan dadah. Di samping itu, semua pihak, khususnya mereka yang berpengaruh di dalam masyarakat seperti para pemimpin, para alim, ulama, tokoh-tokoh politik, pemimpin masyarakat, pemimpin belia, pertubuhan-tubuhan bukan kerajaan, lebih lagi para ibu bapa adalah bertanggungjawab dalam membentuk anak-anak atau para pemuda ke arah mengamalkan segala tuntutan Islam. Ini penting bagi melahirkan masyarakat yang memiliki iman yang teguh serta mempunyai ketahanan diri yang kukuh dalam menghadapi segala godaan yang boleh merosakkan dan memusnahkan hidup. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita merenung sejenak tentang sejauh manakah kita telah melaksanakan tanggungjawab untuk menyelamatkan diri kita dan memastikan semua yang berada di bawah jagaan kita agar tidak sekali-sekali terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Para hukama ada menyebutkan al-wiqayatul khairun minal ilaji, yang berbunyi pencegahan adalah lebih baik daripada rawatan. Bagai tujuan tersebut, beberapa perkara penting perlu dimainkan oleh semua pihak dalam usaha untuk menyedarkan seluruh masyarakat supaya sentiasa berhati-hati dari terjebak dengan dadah seperti ikut. Pertama, tanggungjawab diri sendiri, iaitu melalui kaedah mencegah diri dari perbuatan yang boleh mendorong kepada tabiah yang boleh mendorong kepada terlibat dengan gejala nagihan dadah seperti merukut dan tabiah buruk lainnya. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Al-Baqarah 195 yang berbunyi, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ilal tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maksudnya, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan, dan baikilah dengan sebanyaknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaikkan amalannya. Kedua, tanggungjawab setiap ibu bapa dengan memastikan diri dan kaum keluarga sentiasa melaksanakan segala perintah Allah dengan sempurna dan meninggalkan larangannya. Ingatlah bahawa dengan melakukan ibadat yang sempurna, mampu mengelakkan diri kita dari melakukan perkara yang keji dan munkar. Ibu bapa hendaklah memastikan anak-anak tidak terjebak dengan didaya liar dan pergaulan bebas, kerana ia adalah langkah awal ke jalan yang hina, terutama untuk anak muda yang jiwa dan emosi mereka sentiasa bergelora dan ingin mencuba. Sebaliknya, kita patut mendorong anak-anak kita memanfaatkan masa dengan melakukan kegiatan-kegiatan berfaedah supaya tidak ada masa terluang yang boleh mendorong kepada kegiatan tidak
tidak sehat, ibu bapa juga hendaklah menerangkan nilai-nilai murni dalam jiwa anak agar sentiasa juga dan taat kepada firman perintah Allah Ta'ala. Walau di mana sahaja mereka berada, dengan itu mereka akan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk atau maksiat walaupun tidak dilihat oleh sesiapa pun. Ingatlah kita semua kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Suratul An-Ankabut ayat 45. Wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Yang bermaksudnya, dan dirikanlah sembahyang dengan takut. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang kecil dan munkar. Dengan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedahnya dan kesananya. Dan ingatlah Allah Ta'ala Maha mengetahui akan apa sahaja yang kamu kerjakan. Ketika tanggungjawab setiap masyarakat yang tercinta ini, yaitu hendaklah jaga dengan gejala ini dan akibat-akibat buruk. Akibat-akibat buruk yang terus melanda masyarakat dan negara disebab oleh masalah dadah, termasuk kesannya ke atas akidah umat. Marilah kita memainkan peranan menjelaskan akibat-akibat buruk yang disebabkan oleh bahaya penyalahgunaan dadah kepada lapisan masyarakat, khususnya kepada anak-anak dan para pemuda kita, agar mereka terselamat daripada gejala dadah. Masyarakat hendaklah berani menegur mana-mana kesalahan yang dilakukan oleh sebilah pemuda di kawasan kediaman mereka. Bahkan jaga perlu hendaklah melakukan kepada pihak berkuasa bagai memastikan perkara buruk tidak berulang. Akhirnya marilah kita sama-sama bergandeng bahu mengatasi masalah dadah dari terus memusnahkan dari dan bangsa kita. Janganlah sekali-sekali kita mengikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu sentiasa berusaha menimbulkan kerusakan ke atas kita lantaran perkara-perkara maksiat yang kita lakukan. Firman Allah Ta'ala dalam Suratul An'am ayat 142 yang berbunyi, wa minal an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maksudnya, dan di antara binatang-binatang ternakan itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kamu, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang dan nyata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat man kulli zabbin fastaghfiruh faya fawzul mustaghfirin wa ya natajat taibin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.